Dia kena kasi gitu kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat, selamat sejahtera, salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama lagi dengan saya tiap-tiap malam. Seperti kebiasaannya, ada yang dah mesej siap ada live tak malam ni? Nampaknya ada live lah. Ada yang mesej saya kata, ada live tak? Kalau tak ada live ni, masa tak boleh tidur dia kata. Stanley tanya saya. Stanley tanya sudah. Dia Brunei. Daripada Brunei, terima kasih dari ni. Boleh kurangkan suara sikit. Saya tengah live ni, tu boleh kurangkan suara. Okey, kurangkan suara, tutup suara dia. Okey, terima kasih. So, Pilah clear. Terima kasih daripada Pilah. Saya sekarang ini berada di Labuan bersama dengan Ketua Cabang Labuan daripada Parti Keadilan Rakyat, Saudara Simsudin. Sebab saya ni kena betulkan, bukan Samsudin, dia Simsudin. SIM. Simsudin Haji Siddiq. Pakcik saya Samsudin Haji Siddiq. Jadi dia malam ni insya-Allah kita tadi bercakap panjang menyentuh tentang isu-isu yang hangat, terutama melibatkan pilihan raya negeri Sabah. Sabah ni dia, Labuan tak terlibat dengan pilihan raya negeri Sabah. Disebabkan oleh Labuan ni kira wilayah persekutuan satu, kedua dia tak ada DUN lah. Dia tak ada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mahu tuan-tuan dan puan-puan share dahulu live kita pada malam ini insya-Allah seperti biasa. Dan kita ada dua topik utama. Pertama, saudara Simsudin ada bercakap tentang isu kontroversi juga sebenarnya, iaitu di mana saudara Casey kita ni hendak kekal berprinsip untuk menggunakan logo Parti Keadilan. Sedangkan ada saranan mengatakan supaya guna logo warisan untuk bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Tetapi saudara Casey kita ni yang juga penerangan di dalam Ketua Penerangan MPN Sabah berkata, menegaskan agar kekal kita menggunakan logo Keadilan, reiterate, mengukuhkan lagi kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita akan menggunakan logo sini. Tapi ada orang tak setuju. Okey, itu kita akan bincangkan sekejap lagi. Mungkin saudara Simsudin boleh cerita bagaimana peristiwa tersebut, bagaimana berlaku dan akhirnya keputusan dia apa. Dan juga seperti saya kata semalam lah, insya-Allah kita sekarang ini berunding 35 kerusi untuk Parti Keadilan Rakyat bertanding, kerana kita sekarang ini mempunyai kekuatan. Kita ada grassroots. Saya kata Sabah ni mempunyai ahli kedua teramai di Malaysia. Dan juga ramai juga sekarang ini daripada Semenanjung, daripada Sarawak yang sanggup turun daripada untuk menjadi jentera untuk membantu di dalam pilihan raya Sabah kali ini. So saya agakkan bahawa bukan setakat politik Sabah akan meriah, pelancongan Sabah pun akan meriah. Sebab ramai pelancong-pelancong politik juga. Kemudian isu yang kedua yang tak akhir, saya buat dua isu yang malam ni. Saya akan berbicara tentang soal 101 direct award tender yang dianugerahkan kepada 101 syarikat yang bernilai 6.6 bilion ringgit pada zaman Pakatan Harapan. Bukankah itu menyalahi janji 23 Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah direct award tender lagi. Saya dah sebut semalam, tapi malam ini ada orang suruh saya ulas, dan kebetulan malam ini sudah pun didedahkan 101 itu siapa yang dapat, kementerian mana yang dapat, company mana yang dapat. Adakah company-company itu betul datang daripada Pakatan Harapan, ataupun company itu sebenarnya asalnya dibawa daripada UMNO dahulu. Memang dia just meneruskan. Itu kita akan cerita pada malam ini insya-Allah. Dan mungkin tak akhir sekali saya sentuh sikit. Yang pertama lah saya sentuh tentang PRK Slim River. Yang PRK Slim River ni saya dapat berita on the ground sebab saya kat Labuan, tak kat sana kan, bahawa yang ramai membantu adalah orang-orang biasa, pejuang je lah. Saya pun daripada segi ahli-ahli kita tak ramai yang turun. So sebab kita tak bertanding dalam PRK di Slim River kali ini. Kita tahu bahawa insya-Allah kalau kita nak lawan pun kita lawanlah the next pilihan raya. Next PRU kita akan lawan. Tapi menarik sebenarnya dalam perbincangan yang kita ada sekarang ini, sebab saya nak bawa kepada isu pertama, iaitu berkenaan dengan isu logo. Ini logo ni. Logo Parti Keadilan Rakyat. Dulu tak ada merah kat tepi, sekarang kalau kita tengok dia ada merah kat tepi ni. Setelah bergabung dengan another party, kita mewujudkan daripada keadilan, kita Parti Keadilan Rakyat. Dulu Parti Keadilan Nasional, PKN, lepas tu ditukar PKR.
Parti Keadilan Rakyat. So daripada situ kita wujudkan. Disebabkan oleh benda ini, kita kena faham, di Sabah, sebagaimana Sarawak, kita dah bertapak di dua negeri ini lebih sejak 1999. Di Sarawak, saya boleh kata 1999, Dato' Afsar Harun, antara orang yang mempelopori Parti Keadilan Nasional masa itu di Sarawak, yang mula-mula jadi penaja di Sarawak. Kemudian kita kata kita antara yang awal, dah 20 tahun. Kalau siapa budak lahir tahun 99 tu sekarang ni, dah boleh kahwin, dah dapat anak lah. Peringkat bukan remaja lagi, dah kira dewasa. Poinnya adalah, kenapa tiba-tiba yang hari itu dikatakan tak nak pula nak menggunakan logo Parti Keadilan, kita nak guna logo Warisan. Untuk makluman tuan-tuan, kita tak ada nothing against Warisan. Cuma kalau kita nak bertanding, bagi saya, kita guna logo sendiri sebab yang pertama, kita logo yang kita bawa ini dah ada nama. Jadi bukan logo yang baru dicipta minggu lepas. Contohnya Parti Cinta Sabah. Kan? Parti Cinta Sabah tu baru. Apa lagi yang baru? Yang baru-baru ni lah. Saya tahu Parti Cinta Sabah je lah. Datuk Lajim punya parti tu dah tak ada dah. Parti Harapan Rakyat tu, saya dengar dah tutup dah. Dia dah bergabung dengan Bersatu. Dah bergabung Bersatu. So semalam kalau kita tengok yang isu juga tu, Datuk Lajim, dia masuk Bersatu. YB situ, di apa nama tempat tu? Don Klias tu, YB situ, UMNO lompat Bersatu. UMNO pula minta kerusi, Bersatu minta kerusi, Datuk Lajim pun minta kerusi. So gaduhlah korang kat situ. Okey, itu cerita lain. Kita nak dengar daripada segi pendirian kita, bagaimana dia bermula, pendirian kita dan keputusan akhirnya macam mana. Silakan Tuan Casey kita. Okay. Terima kasih sahabat saya yang terkenal di Labuan. Dia terkenal di Labuan sebagai apa? Orang bilang penganalisis politik. Jadi ramai EJK kami tunggu-tunggu kehadiran beliau hari ini. Syukur alhamdulillah. Okey, pertamanya ingin saya cerita asal usul tu, logo punca dia dipertikaikan atau bagaimana. Dia bermulanya dicadangkan oleh Ketua Pemuda Amanah. Ketua Muda Amanah mencadangkan untuk komponen-komponen dalam sekutu warisan, dalam PH untuk menggunakan satu logo sahaja, iaitu logo warisan. Logo warisan. Dan kemudiannya dikomen oleh 2-3 orang kepimpinan parti, termasuk Datuk Sapi sendiri. Beliau juga ada membuat kenyataan tentang isu logo ni. Beliau memberi pandangan dan pendapat, mengatakan logo ni bagus juga, dia bilang bagus juga digunakan sama untuk melihatkan kesatuan dalam dalam kita menjadi satu pasukan yang dilihat kuatlah di anu dia. Tapi dalam masa yang sama beliau mengatakan terserah juga kepada parti-parti itu sendiri untuk setuju atau tidak. Jadi setelah itu ada lagi ulasan dari pengurusi PH YB Christina yang akan dipertimbangkan soal tu. Jadi itu bermula cerita itulah. Jadi saya melihat akar umbi punya pandangan dan bagaimana dorang reaksi akar umbi itu sendiri soal penggunaan logo ni. Bagi kita di akar umbi di bawah melihat logo ni bukannya sesuatu yang soal yang mudah yang boleh dipersetujui oleh 2-3 pemimpin. Ini soal logo ni bagi pandangan secara peribadi saya melihat logo ni hak semua. Keadilan untuk semua. Jadi dia bukan boleh diputuskan oleh 2-3 pemimpin. Jadi pandangan akar umbi itu jadi keutamaan. Tapi alhamdulillah, walaupun banyak isu-isu yang berbangkit yang biasalah dalam perbezaan pendapat, memang banyak dia punya kadang-kadang ada yang keras dia punya tindakan dan kadang-kadang ada yang lembut. Tapi yang pentingnya di akhirnya seperti yang kita tahu semua, di mana
Majlis Pimpinan Negeri sendiri yang dipengerusikan oleh YB Christina dan barisan pimpinan yang lain setuju dengan sebulat suara yang PKR, Keadilan, Sabah terus menggunakan logo PKR. Itu yang penting. Dan jangan lupa juga keputusan ini juga direstui dan dikatakan sendiri dan ditegaskan sendiri oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim yang logo PKR kita kekalkan untuk pilihan raya negeri ini. Alhamdulillah, akar umbi merasa amat bersyukur kerana akhirnya pandangan akar umbi itu diutamakan. Itulah konsep awal perjuangan keadilan ni. Keadilan ni bermula bukan oleh si Tan Sri atau si Datu-Datu. Dia bermula dari orang yang biasa, orang biasa. Ada yang dah ada kerja, yang orang biasa. Itu perbezaan kelahiran keadilan ni. Dia berhubung kait dengan logo. Akhirnya itu kembali kepada kekuatan itu. Itu maksud. Okey. So daripada segi kalau kita tengok logo itu maksudnya kita hari terima, dan logo itu pun kalau kita tengok dah dijadikan satu orang kata apa dah dipersetujui dan kita akan bertanding dalam pilihan ini. Kita melihat dalam lingkungan 25 ke 35 kursi. So soalan saya, walaupun Labuan tidak bertanding. So daripada sebagai ketua penerangan MPN daripada segi persediaan kita on the ground sekarang ini di peringkat-peringkat cabang yang kita jangka akan bertanding ataupun DUN yang akan bertanding, apa yang telah dilakukan dan apa daripada segi maksudnya jentera dan sebagainya, apa yang telah dilakukan di peringkat negeri? Boleh cerita sikit? Terima kasih. Saya secara memang terlibat secara langsung tentang soal-soal persiapan ni, di mana kita jadi persiapan yang pertama, fasa pertama dia yang kursus pecabar ni sudah berlangsung awal lagi sebenarnya. Sudah awal dan sekarang pun di peringkat akhir. Alhamdulillah sekarang dia di peringkat yang fasa kedua, di mana sebelum ada satu fasa lagi, fasa terakhir yang pembibitan apa angkat ni kita akan don angkat kita akan bila setelah itu fasa terakhir lah, apabila sudah diputuskan sudah calonnya apa semua. Sekarang yang aktif kita laksanakan ialah kursus pecabar. Kursus pecabar dan cukup ke orang pecabar ni so far? Setakat ni dia lebih kepada cabang tu punya cabang-cabang tu punya persiapan sendirilah dengan ketua-ketua cabang menyediakan. Bila dikatakan istilah cukup tu, kalau melalui pengalaman saya memang belum cukup lah. Bila ada yang mengatakan cukup itu meragukan tu dia punya. Okey. So sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang tak tahu Pacabar ni bermaksud polling agent, counting agent. Dan polling agent, counting agent ni sangat penting pada pilihan raya. Kerana apa? Mereka ni lah yang menentukan ketelusan dan juga orang kata keadilan dalam satu-satu pilihan raya tersebut. Dia akan mewakili calon pada hari di mana pembuangan undi, dia akan mewakili calon pada hari pengiraan undi. Sebab itu kadang-kadang kita perlu keadaan di mana mereka berada di situ, kerana kita tidak mahu berlaku penipuan, berlaku di mana ada orang yang pernah sini saya punya cerita peristiwa lah kan. Saya jadi pacar masa tu, datang dia tulis situ Ali bin Hussein, dia kata. Saya tengok Ali bin Hussein, dia sebut nama kan. Saya tengok perempuan. Ali bin Hussein apa ni? Saya angkat tangan. Saya minta tengok IC. Tengok Ali bin Hussein. Saya tengok, betul memang Ali bin Hussein. Saya bang, dia kata Ali bin Hussein. Ali bin Hussein. Okeylah. Okey, terima kasih. Just nak check. Jadi itu antara ni. Memang kita taklah menuduh dia pengundi hantu kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita pacar ada di situ, maka pacar ini boleh verify on behalf. Dan kita pun tak tahu. Kita kadang-kadang kita tengok, kita kadang duduk kampung tu, kita tahu contohnya Aminah bin Hassan, dia kata. Aminah bin Hassan, umur dia lebih kurang 60 tahun. Bila kita tengok, tengok Aminah bin Hassan IC umur 60 tahun. Apa pasal budak ni macam umur 30 tahun ni?
Kita ni minta verify lah. Betul ke? Mungkin betul. Dia mungkin nampak muda kan. Pakai susuk ke, pakai apa. Pakai botox, kita tak tahulah kan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh verify. Itu pentingnya Pak Cabar. Jadi saya merayu dan mengesa kepada rakan-rakan yang bukan setakat di Sabah tapi di Semenanjung yang nak membantu dalam kempen pilihan raya kali ini, turun pergi ke cabang-cabang yang kita bertanding. Pengumuman pertandingan ini akan berlaku, I think penyerahan watikah lebih kurang pada 6 hari bulan. 6 hari bulan. Bukan setakat memeriahkan, tetapi juga turun untuk membantu. Kadang pacar ni kita perlukan juga orang-orang luar untuk membantu kerana mereka tahu. Bagi ada di kalangan kita ni dah biasa jadi pacar, jadi lebih mudah untuk kita turun dan membantu. Tak perlu nak training dah. Dan kadang-kadang diorang ni tak perlu bayar pun. Diorang sendiri memang volunteers untuk nak membantu. Okey, itu yang pertama. Terima kasih Ketua Cabang kita. Mungkin lepas ni kalau ada soalan berkenaan dengan perkara-perkara ni kita boleh rungkaikan. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua saya nak bawa juga bahawa keadilan di Labuan ini sebenarnya sudah bertapak sekian lama. In fact saya sekarang ini berada di pejabat Parti Keadilan Rakyat Labuan, pejabat cabang Labuan, dan kita sudah mempunyai lebih 3,000 ahli. Lebih 3,000 ahli di Labuan ini, iaitu kira-kira almost 4,000 lah, 3,800. Almost 1/8 ahli 1/8 pengundi adalah ahli Parti Keadilan Rakyat. Maksudnya dalam 8 orang tu seorang mesti ahli Parti Keadilan Rakyat. Dan aspirasi kita adalah untuk menambah lagi jumlah ahli tersebut sehingga sekurang-kurangnya 25%. Maksudnya daripada 4 orang, seorang mesti ahli Parti Keadilan. 5 orang, seorang mesti ahli Parti Keadilan. Itu aspirasi kita. Pelbagai aktiviti. Mungkin boleh cerita sikit sebelum saya bawa kepada cerita 101 ni. Aktiviti-aktiviti cabang. Sewaktu PKP, selepas PKP, apa aktiviti-aktiviti yang ada yang telah dibuat dan akan dirancang untuk kita nak memperkenalkan cabang Parti Keadilan Rakyat kepada penduduk. Silakan. Terima kasih. Okey, masa PKP kita juga terlibat mengidar sumbangan kepada penduduk-penduduk Labuan melalui AMK wanita. Kita turun ke bawah memberi sumbangan yang semampu kita lah, semampu kita. Aktiviti soal memperkenalkan cabang ni, saya ingatku cabang Labuan ni, cabang PKR Labuan ni juga bukan nak besar dan lagi yang menjadi satu kebanggaan kepada ahli PKR di Labuan ni, soal isu ketahanan tu, tahan lasaknya, Kedayan tu tahan lasak. Kenapa saya mengatakan yang tahan lasak? Sudah terbukti. Saya bukan ingin mengatakan parti-parti lain melumpat ke apa, tapi orang Labuan sendiri boleh menilai. Jadi bagi aku, apapun kami, sekurang-kurang kami sudah boleh melihatkan perbezaan keadilan ni, konsep perjuangan keadilan ni dan bagaimana parti-parti lain yang mudah bagi aku, macam yang saudara katakan tadi, yang soal memimpin. Ada yang memimpin kerana dia diikut, dia ada peluang, kerana dia ada kemampuan kewangan. Macam saya sendiri, saya katakan sebagai contoh lah. Ahli-ahli saya tahu. Tidak pernah ahli-ahli saya minta duit sama saya. Kenapa diorang dah minta duit? Bagi aku itu sudah satu perbezaan, satu kelainan dari politik-politik brand lain punya Diorang tahu yang politik, budaya yang ku perkenalkan ni bukan budaya. Kau mau ikut aku, okey, ini sumbangan. Di kebanyakan program tanpa diminta, diorang tahu yang ulur, ahli, jawatan kuasa, EJK ni sahabat saya dari awal ni. tempat saya banker, sakit pinjam bos mau program. Jadi budaya tu ya sudah satu jadi kepada aku punya jawatan kuasa. Diorang memang clear tu kalau untuk dapat duit, bukanlah ikut PKR. Jadi sekarang ya sudah terbukti bukan calang-calang juga PKR. Pilihan raya yang ke-13, yang ke-13 masa kita bertanding, kita buktikan
apa tu PKR dan apa yang boleh buat. Walaupun awal-awal kan itu apa juga. Jadi sekarang tu 13 kita bertanding kan? ya kerusi saya cerita sikit soal sejarah yang PRU 13 PKR bertanding di P166 oleh Persekutuan Labuan. Kita menang dan bukan menang, kita sekurang-kurangnya kita berjaya menambah kita punya undi. Mengurangkan majoriti. Mengurangkan majoriti di pilihan raya ke-14 kita ada dengan semangat setia kawan dan pengorbanan yang jitulah yang orang Labuan faham dan saya rasa warisan pun faham macam mana walaupun barat kita bagi laluan juga warisan untuk bertanding di pilihan raya Alhamdulillah masa tu kita berjaya lagi mengurangkan majoriti UMNO. Walaupun tak menang tapi walaupun tak menang tapi dilihat sudah tergugat kerana ia terbukti tergugat kerana akhirnya YB UMNO yang menang melihat keperluan dia untuk jadi terbukti tapi itu situasi itulah pilihan raya akan datang yalah banyak kita lihat. Saya jangkakan insya-Allah pada pilihan raya akan datang mungkin kita kena kembalikan kerusi ini kepada keadilan disebabkan oleh faktor-faktor tadilah grassroots. Kita dah terkenal, orang dah mengenali kita 20 tahun kita di sini. Sebenarnya benda itu merupakan faktor utama. Dan juga kita walaupun kita melawan UMNO, kita kata disebut Melayu tadi kan. Tapi kita kena faham bahawa keadilan ni, dia bukan setakat kita mempertahankan Melayu tu. Hak tu kita kena ada. Bumi Putera tu hak tu kita pertahankan. Tetapi kita juga menjaga kepentingan dan hak orang lain. Kita membawa hak kita bukan bermaksud kita kena tindas hak orang lain. Kita nak jaga hak kita bukan maksud kita kena tindas hak orang lain. Sebab tu saya tak pernah suka kepada white supremacy, Malay supremacy, keturunan Melayu dan sebagainya. Bagi saya kita ada hak. Hak itu bukanlah lesen untuk kita nak mengatakan bangsa lain, agama lain itu tidak ada hak mereka di dalam negara ini. Kerana hujungnya kita pegang IC biru dan bila kita pegang IC biru, anak kita, isteri kita pegang IC biru, kan? Maka di situ kita ada hak kita sebagai seorang warga negara. Kerana kita adalah parti nasional, bukannya parti yang kita kata berdasarkan bangsa, berdasarkan agama macam PAS dan UMNO dan juga berdasarkan kepada kenegerian, kan? Kepada lokaliti tertentu. Kita tak terikat. Sebab itu saya boleh katakan Parti Keadilan adalah satu-satunya parti di mana mempunyai cabang sebanyak 220 cabang. Kalau dalam UMNO disebut sebagai bahagian lah. Bahagian 220 di seluruh Malaysia. Tidak ada parti lain yang ada 222 cabang di seluruh Malaysia tau. Kecuali Keadilan. Dan cabang yang ke-222 adalah cabang Tanjung Manis di Sarawak. Cabang yang terakhir 222. Walaupun ada yang melompat sebagainya, tetapi itu cabang-cabang itu maksudnya kita kekalkan sebagaimana yang kita ada sekarang ni. Alhamdulillah. So hujan rezeki. So berbalik kita cerita kedua berkenaan dengan isu 101. Okey. 2-3 hari lepas Zafrul senator dan juga Menteri Keuangan telah mendedahkan bahawa pada zaman Pakatan Harapan bahawa terdapat 101 projek telah di-award direct kepada Pakatan Harapan pada waktu itu. Kan dia kata ada 101 yang telah di-award kepada di-awardkan oleh Pakatan Harapan, direct tender dan tender award kepada company-company. Dia kata ini adalah satu kesalahan. Dia kata macam tu. Satu kesalahan. Mana boleh macam ni? Sebab apa? Pakatan Harapan kata no direct award. No direct tender kepada kontraktor dah lepas kami memerintah. Jadi inilah bukti bahawa Pakatan Harapan juga adalah Kong Bok Yong orang kata. Cakap tak serupa bikin. Juga korup. Juga satu pemerintahan yang korup sebagaimana yang kerajaan sebelum ini menurut Zafrul. Kemudian Lim Guan Eng Bagan bangun, dia tanya, okey, 101 tu bagi detail lah. Kita nak tengok, you sebut 101 kan? Berjumlah 1.6 bilion itu, bagi detail, kita nak tengok siapa yang dapat. Zafrul kata nanti kita akan bagi. So hari ini saya dah dapat detail dia. Saya tengok company mana, kementerian mana yang dapat. So akhirnya kita kata, bila kita tengok, kita kaji,
kita kena faham, mereka yang dapat award ini, tender ini, kebanyakannya adalah yang berada di Perikatan Nasional sekarang ini. Antaranya KDN. Siapa Menteri KDN? Kementerian Dalam Negeri. Mahyudin Yassin. Siapa Mahyudin Yassin sekarang? Perdana Menteri Malaysia. Antara yang banyak dapat 176 juta. Walaupun beliau menafikan, ini Mahyudin Yassin dapat 500 juta. Ni satu kementerian 176 juta direct award kepada satu company. KPKT. Dia ada list, saya dapat list nombor 32. Kementerian Pembangunan pihak berkuasa tempatan. Zuraida Kamarudin 176 juta direct award kepada company yang dia award, yang dia bagi sendiri. Okey, kita tak cerita lagi betul tak betul boleh ke tak boleh. Kita cerita yang dapat dulu ni. Betul, kita kata Kementerian Pengangkutan ada banyak juga. Kementerian Pertahanan pun ada banyak. Beratus juta juga. Tetapi total 101 projek itu, 6.6 bilion. Di mana yang paling banyak adalah Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Itu merupakan yang paling banyak. Di samping kesihatan lah yang paling banyak. Adalah Kementerian Wanita dapat 1 juta. Yang itu sebab dia nak buat kajian kepada kepada orang-orang miskin di seluruh Malaysia. Okey, yang itu tolak tepi. Poinnya, kita nak bagi tahu zaman Barisan Nasional, dia ada bagi, kita ambil 12 je. Dia banyak sebenarnya. Dia bagi tu banyak, 60 tahun memerintah kan. Tapi kita ambil daripada tahun 2017 sampai 2016 sampai 2018, kita ambil 12 je projek direct tender. 12 je. 12 projek direct tender tu membawa kepada jumlah lebih 130 bilion ringgit. Kita compare tadi Pakatan Harapan 22 bulan memerintah, 2 tahun, dia kan 2 tahun lah, tak sampai 2 tahun pun. Jumlah 101 projek itu adalah berapa tadi? 6.6 bilion. Kalau kita bagi itu lebih kurang dalam purata 100 juta lebih satu projek. Yang ini 12 projek 130 bilion lebih. Kita ambil contoh paling mudah, Jepak Holding yang berlaku dekat Sarawak tu. Projek solar yang Rosmah terlibat tu. Direct projek itu 1.2 bilion ringgit. Persoalan saya, kalau 101 projek 6.6 bilion PAS boleh bising, UMNO boleh bising, kenapa 12 projek itu korang duduk senyap, duduk diam? Kenapa tak boleh bising pula? Dan saya akan ceritakan kejap lagi, projek itu dapat kepada siapa? Kenapa kita bagi direct award? Dan betul ke Pakatan Harapan tak pernah berjanji mengatakan tak akan ada direct award lagi dah, tak akan berlaku lagi? Ni saya cerita. Dia macam ni. Janji 23 Manifesto Pakatan Harapan menyatakan, baca janji tu. Jangan baca yang dia punya summary tu. Dia kata summary tu kita akan mengamalkan dasar terbuka di mana open tender. Baca the whole paragraph. Janji 23 panjang. Ini masalah bangsa kita ni, bangsa yang malas membaca. Bila malas membaca, dia baca headline. Bila baca headline, ni dia. Inilah dia kerajaan korup. Baca headline. Inilah masalah bangsa yang malas membaca. Rajin membaca. Maka anda, sebab itu saya kata ubat kepada kejahilan adalah membaca. Baca. Janji 23. Download je Pakatan Harapan punya manifesto. Dalam Google, jumpa. Janji 23 dia kata apa? Kita akan lebih mengamalkan sikap yang terbuka kepada tender-tender. Yang mana direct award sebelum ini, kita akan renegotiate. Kita kena faham, bila kita dah take over kerajaan, kita tak boleh batalkan projek. Sebab apa? Bila saya dah buat perjanjian dengan tuan, saya dah bagi award, katakanlah phone, tuan ni jual phone. Phone ni nilai dia 10,000. Dah sign kontrak, saya tak boleh lagi batalkan. Sebab tuan boleh saman saya. Sebab dah janji, saya dah setuju. Kontrak tu dah ada. Tetapi apa saya boleh buat? Saya boleh renegotiate. Tuan, saya tahu, saya dah bagi award projek ni. Boleh tak kurang 10,000 tu jadi 8,000? Kita renegotiate lah. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Bila dia take over daripada Barisan Nasional sebelum ini, ada di antara projek yang direct award di dalam 101 projek itu. Contohnya kalau kita tengok Kementerian Mahyudin Yassin, 71% adalah projek yang dia kena continue daripada zaman Barisan Nasional. Tetapi dia renegotiate. Itu yang pertama. Maksudnya dalam Pakatan Harapan, kita tak pernah kata tak ada direct award. Kenapa kita kata tak boleh tak ada direct award? Contoh,
bila melibatkan keselamatan, tentera, polis, bomber, kecemasan, bencana alam dan sebagainya kan. Orang dah banjir. Kampung dah banjir. Takkan kita nak open tender pula? Kita nak perlu contohnya macam benda-benda yang perlulah, emergency. Takkan kita nak open tender? Contohnya bot kita perlu masa tu. Open tender lu orang kampung kejap Kita terus tanya, siapa ada bot? Okey, company ada bot. Berapa you ada? Kita ada 50, kita beli. Sebab kita nak selamatkan orang kampung. Itu contoh. Ketenteraan, kita tak boleh open tender. Ada setengah-setengah senjata yang contohnya kalau kita nak beli jet pejuang daripada Finland, for example. Ataupun daripada Amerika, for example. Atau daripada Australia, for example. Yang buat jet pejuang Australia, negara mana? Australia lah buat. France lah buat. Sebab itu merupakan kepakaran negara tersebut. Jadi kalau kita nak beli, takkanlah kita nak beli kapal terbang France, kita open tender. Okey, negara yang boleh ada kapal, dia France lah. So kita kena direct award kepada yang kita beli direct daripada tempat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang melibatkan perkara-perkara yang memang tak ada orang lain ada expertise. Contoh, komputer. Dalam komputer kita gunakan Microsoft. Bila kita nak beli aplikasi Microsoft, kita beli dengan siapa? Kita beli dengan Microsoft lah. So, siapa yang ada license Microsoft? Microsoft lah. Tak bolehlah kita open tender. Sebab apa? Dalam keadaan itu, hanya Microsoft yang ada license tersebut. Ini melibatkan licensing. So, kita summarizekan. Yang pertama adalah dia award tender yang dah buat daripada kerajaan sebelum ini. Kita continue renegotiate. Itu yang pertama. Yang kedua, melibatkan kecemasan. Melibatkan keselamatan negara. Yang kedua tak boleh. Kena direct nego. Yang ketiga, bila melibatkan kepakaran tertentu ataupun licensing. Licensing tak boleh open tender. Sebab dia license, dia seorang je pegang. Contohnya saya ada satu license yang saya pegang, Asia Pacific. Melibatkan satu produk. Kalau siapa nak beli produk tu, tak boleh pergi. Kalau pergi HQ pun HQ tak layan. HQ akan kata jumpa Iswardi. Iswardi adalah pemegang license Asia Pacific untuk produk tersebut. Sebab saya dah beli license tu. Contoh. Kan? So ini merupakan benda-benda yang kita tak boleh elakkan. Example yang lain, tenaga. TNB. Siapa apa nama? Yang jual elektrik dekat Sabah ni? SCSB. Kalau Sarawak SEB. Mantan. SCSB, TNB kan. Kalau dekat Semenanjung TNB, kalau kat Sarawak SEB, kalau kat sini SCSB. Hanya satu company, betul? Adakah company lain yang jual elektrik? Tiba-tiba kita nak beli elektrik. Whatever lah application dan sebagainya. Okey, kita open tender. Dah open tender dia seorang je. Buang masa kita open tender, kita kena direct award. Sebab dia melibatkan perkara-perkara tersebut. Yang kita persoalkan, direct award yang bagaimana? Dia bukan isu direct award. Pakatan Harapan tak pernah kata direct award tu tak boleh. Dia kata kita akan memperluaskan, baca balik manifesto, memperluaskan penggunaan open tender. Dalam melibatkan perkara-perkara yang mana banyak players. Example, solar di Sarawak. Solar, dia Jepak Holding, dia provide, kita perlukan solar. Di kawasan-kawasan pedalaman kita perlu solar. So bila kita perlu solar pada waktu itu, kerajaan kata okey, kita nak letakkan sekolah di sekolah-sekolah ni. So bila kerajaan sekolah-sekolah ni, kerajaan kata apa? Kita ambil satu company nama dia Jepak Holding, yang mana company tu kepakaran dia adalah sewa kereta. Di mana pemiliknya adalah Ketua Bahagian PBB Sibu. Ketua bahagian ni dapat projek, kalau tak silap saya, 1.2 bilion ringgit. Bukan million, bilion ringgit. Di mana Rosmah minta 15%. Rosmah minta 15%. So itu yang kita persoalkan. Adakah dia seorang saja yang boleh bagi, yang supply solar? Saya pun ada solar. Saya pun boleh supply solar. Open tender. Yang itu kita kena open tender. Sebab kemahiran itu bukan Jepak Holding pun, bukan company solar lah. Dia sewa kereta. Yang ini kita persoalkan. Kenapa yang ini pas diam? 12 company melibatkan 130 lebih bilion. Projek direct award yang bukannya melibatkan yang saya sebut tadi, licensing, yang melibatkan contohnya keselamatan negara, yang melibatkan projek sebelum ini. Bukan. Yang ini memang boleh buat open tender. Kenapa yang itu tidak dipersoalkan?
101 ini sebenarnya membuka pekung di dada Perikatan Nasional sendiri. KPKT, Zuraidah Kamarudin. Ekonomi. Berapa banyak yang minta projek direct? KDN. Saya bukan kata tak boleh. Maksudnya ada benda itu memang boleh. Tapi kalau kita kata benda itu salah, maka salahkanlah Mahyudin Yassin. Kerana dia yang minta direct award. Kan? Kalau kita tengok Jabatan Jabatan Perdana Menteri, JPM. Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Jabatan Perdana Menteri pun ada yang beberapa agensi yang minta. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita buat kesimpulan ni dekat situ. Berapa minit dah? 35 minit. Okeylah, cantiklah. Kesimpulannya dekat situ PAS, UMNO, Barisan Nasional kalau nak main isu ni, pertama bijak sikitlah. Kan? Pertama bijak sikit. Sebab apa? Lebih 30%, lebih 50% kementerian yang meminta projek direct award tu sekarang ini berada di dalam Perikatan Nasional. Bukan jumlah, daripada jumlah projek. Betul, kita ada Kementerian Pertanian pun ada, Salahuddin, dan juga Antanolog Kementerian Pengangkutan. Ada, betul, kita mengakui ada. Kementerian Wanita pun ada, satu projek, 1 juta untuk membuat kajian. Ada, direct award. Tapi kalau kita nak kata, kalau kita nak berlaku adil dalam kita nak mengkritik isu direct tender ni, kita nak juga Perikatan Nasional dedahkan berapa jumlah direct tender yang company Menteri bukan Pertanian, Menteri Kesihatan dapat sewaktu COVID hari tu. Berapa jumlah, siapa dapat? Yang mana melibatkan apa orang kata masa tu peralatan, I think peralatan untuk COVID. Kemudian dikaji tak boleh pakai. PPE tu. Kaji rupanya tak boleh pakai. Kita nak tahu berapa dia dapat, siapa award, company mana dapat, siapa director company tu. Dedahkan. Sebab kalau betul kita nak dedahkan, jangan setakat dedah Pakatan Harapan Dedah sekali BN. Dedah sekali pada zaman BN memerintah. Dedah sekali semua negeri ni. PAS pun ada direct award. Saya bagi satu contoh. Telekom Malaysia dalam 101 tu antara yang dapat direct award Telekom Malaysia. Multimedia Komunikasi. Telekom Malaysia di-awardkan lebih, saya tengok berapa juta, berjuta. Is that okay? Telekom Malaysia GLC. I think GLC atau GOC saya tengok salah satu. So bila kerajaan bagi pada Telekom Malaysia, okey lah. Satu lagi contohnya Nafas. Nafas ni agensi di bawah Peladang kalau tak silap saya. So dia supply masa tu baja. Masa tu Salahuddin cakap apa? Salahuddin cakap, kita ada nak ambil baja ni. Nafas ni bagi baja. Memang dia produce baja dia sendiri. Kementerian Pertanian nak beli daripada Nafas. Sebab Nafas ni Peladang punya kan. Berapa million ke billion silap. I think billion, 1.6 billion. Tapi dalam masa sama ada company lain, company luar. Milik bukan Bumiputera yang boleh bagi lagi murah daripada Nafas. Sepatutnya kalau dalam keadaan macam tu, kita kena bagilah company tu. Yang bukan Melayu ni. Tapi kenapa Salahuddin ambil juga nak bagi kat Nafas? Ini direct award ni. Kalau open tender tahu kalah Nafas. Kita nak bagi tahu di sini. Kalau nak main sentimen ni tuan-tuan dan puan-puan, otak tu bijak sikit. Sebab sentimen ni bak kata orang Sarawak, mangkung palak dari impun. Pelangkung kepala sendiri. Dia pelangkung kepala sendiri. Ibarat orang kata memercik air di atas dulang. Air itu terpercik ke muka sendiri. So, saya tunggu je. Dia keluar pula dia punya detail. Aduh, bodoh punya Zafrul. Saya kata kenapa? Sebab apa sekarang ni bila kita dah ada data itu, maka barulah kita tahu company-company yang dapat, bagaimana dia dapat dan baru kita sedar bahawa selama ini Pakatan Harapan telus. Saya ada list semua award tersebut. Siapa nak tengok boleh tengok kat belakang je lagi. Lepas habis live ni. Semua company yang dapat, berapa jumlah kementerian yang dapat dan bila dia dapat. Saya ada list tu. 101 company tersebut. KPKT company yang 36 yang dapat award. 176 juta kalau silap saya. Bukan kata salah, cuma nak bagi tahu menteri tu sekarang, Menteri KPT sekarang. Macam Azmin berucap semalam, dia kata, zaman Pakatan Harapan, Perak tidak bagus, tidak boleh menyelesaikan masalah banjir. Kita sekarang boleh. Menteri besar Pakatan Harapan sama menteri besar sekarang lah. Tak ada beza pun.
Jadi kadang Azmin ni pun banggangnya dia juga kat situ kan. Dia kalau saya live ni tak sah kalau saya tak bantai Azmin. And the gang. Jadi itulah tadi ini marah ni. Marah. Kadang orang suka kalau saya cakap marah-marah macam ni kan. Dah marah-marah ni dah penat dah. Ni penat dah saya. So itu tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan, sebarkan. Bahawa apa yang kita ungkapkan ini, kita bukan main-main. Kita tahu kita ada data. Cuma bila kita gagal bermain persepsi, mereka berjaya bermain persepsi. Bila dikata kita ni tak bagi award tender, tak bagi direct, sepatutnya tak boleh. Janji kita kata tak boleh. Tak apa kata tak boleh. Kita kata boleh dalam certain circumstance, tapi kita akan meluaskan rangkaian open tender tersebut. Itu yang paling penting. Okey? Jadi mungkin saya minta Tuan Regesi kita buat ucapan akhir penutup kepada live kita malam ini. Silakan. Terima kasih. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian sahabat dan saudara saya. Sekarang saya anggap dia sebagai saudara. Kerana promote Labuan, itu yang penting tu. Terima kasih. Lawan. Lagi satu, dia ni ada ciri-ciri Rafizi. Sekarang ahli fikir rindu dengan Rafizi. Jadi sekurang-kurang terubatlah sikit-sikit kerinduan. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua ahli jawatan kuasa dan sahabat-sahabat saya dari Amanah, DAP dan yang lain-lain. Jadi diharap apa yang dikongsikan oleh saudara saya ini boleh menjadi ilmu kepada kita. Kita bukannya anda berilmu, kita berilmu, tapi mungkin ilmu kita tu di arah kita saja, di kawasan-kawasan kita saja. Jadi ilmu sahabat kita ni ya lebih tinggi. Jadi kita ambil mana yang baik. Jadi mana tahu satu masa kita pun boleh berhujah, boleh Bagi aku kebolehan yang perlu ada bila macam mana ini membaca tu lah. Jadi fakta, angka-angka tu aku itu memang satu lah. Jadi yang selebihnya tu itulah yang harapan kita di Labuan ni. Macam harapan ahli-ahli yang lain je lah kebanyakan jiwa reformasi, jiwa perjuangan awal tu bagi aku kena kembalikan. Jadi setelah kita memerintah ni, setelah kita pernah jadi kerajaan ni, banyak sudah yang tergelincir dari perjuangan asal tu. Bagi aku yang pernah juga mendapat nikmat kemenangan yang seberapa tu, aku melihat di sanalah melihat kekuatan seorang pemimpin tu punya label. Mampukah bertahan bila sudah ada nikmat-nikmat yang diberi tu. Di sanalah menilai kehebatannya, bukan menilai masa susah ni. Memang banyak yang bertahan. Pasal aku sudah melalui zaman reformasi ke KL, bukan kena tambang. Minjam mesin lagi ke sana. Ke sana bukan untuk senang. Resiko kena spray kena terajang tapi datang ke sana. Kena kembalikan balik yang jiwa tu. Bukannya setelah tu banyak rusaklah kita jadi kerajaan. Bukan saya mengatakan jadi kerajaan tu PH dah baik, mungkin kejutan budaya juga. Jadi diharap saya yakin selepas ni kita akan jadi kerajaan balik. Jadi jadikan pengajaran yang kita masa tu. Mungkin terkecuai bila ada yang jadi menteri, melihat bila datang ketua-ketua jabang, datang ke pejabat tu, adalah rasa sayang sikit dengan pejuang-pejuang tu. Itu diharap tidak perlu dikata, tapi saya percaya hikmah kita pernah jadi kerajaan dan tumbang di sanalah. Kalau mau belajar, insyaAllah kita akan jadi kerajaan lagi. Belajarlah dari kesilapan yang lepas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Cabang Saudara Simsuddin Haji Siddiq atas ucapan tadi dan semangat kita insyaAllah bahawa perjuangan ni adalah satu jalan yang jauh. Mungkin kita tak akan nampak perubahan itu zaman sekarang. Mungkin zaman usia kita ni kita tak nampak perubahan reformasi mungkin. Tapi percayalah bahawa benih yang kita tanam sekarang ni, kita akan tuai hasil dia
Mungkin bukan kita lah, anak cucu kita. Mungkin kita nak sampai. Saya pun mungkin tak sampai. Tapi kita sampai ke anak cucu merasa 30, 40, 50, 100 tahun akan datang dia akan cakap, terima kasihlah kepada moyang aku dulu yang berjuang, kerana dialah maka kita dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang ni. Itu saya kata, kita jangan berjuang fikir nak jadi YB sekarang ni. Kita berjuang fikir jadi YB tu untuk tujuan memudah cara. Bukan tujuan orang panggil kita yang berhormat. Bukan yang kita yang berhikmat sepatutnya. Kalau boleh tak nak jadi YB. Tapi dah kalau tak ada orang, terpaksalah kita ambil tanggungjawab tersebut. Kita ada jawatan kuasa IJK cabang sediakan sedikit. Ni masa buat live juga ke ni? Ada. Buat live juga. Okay. So sebelum itu saya nak tanya tanda penghargaan. So saya tunjukkan lagi. Tanda lawan tu tak lawan ni. Kek. Macam mana bukanya dia? Nak buka ni. Kita boleh tunjukkan sedikit. Ini sebenarnya hari apa ni? Kedatangan. Tanda penghargaan. Ya kan? Kita rindu dengan revisi. Coklat. Allah. Ini Labuan ni memang terkenal dengan coklat. Coklat-coklat dia minyak wangi dan semuanya, duty free kan. Terima kasih lawan tetap lawan. Tengok. Alhamdulillah. Kepada orang cabang-cabang yang menonton kita. Terima kasih kepada cabang dan juga IJK yang menyediakan. Nak kena potong ke ni? Okey. So, nak ambil gambar lah. Ada jadi je boleh? Ada jadi lambat lagi. Dia bukan lambat, dah lepas. Lama dah lepas. Terima kasih kepada yang menonton. Ambil gambar. Ambil gambar. Kena pegang lah. Okey, so ucapan terima kasih saya ucapkan kepada cabang dan juga kepada pihak IJK yang menjemput. So kita potonglah bersempena dengan lawan tetap lawan. So akhirnya saya sudahi dengan saya punya live dengan ungkapan keramat kita, lawan tetap lawan. Sekian, terima kasih. Okey.